Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam kelas sejarah tahun 5 dan pada hari ini kita masuk bahagian 2. Unit 1, Institusi Raja Payung Negara. Jom sama-sama kita belajar sejarah tahun 5 hari ini. Secara ringkas, objektif pembelajaran yang kita akan perolehi hari ini, yang pertama, murid akan dapat menjelaskan maksud, daulat dan derhaka. Yang kedua, dapat membandingkan kedudukan dan peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. Pada hari ini juga, bagi kriteria kejayaan, murid akan dapat menyatakan secara ringkas maksud daulat dan derhaka. Dan yang kedua, murid dapat menyatakan 3 perbandingan kedudukan dan peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. Jom kita imbas kembali apa yang kita belajar minggu lepas supaya kita dapat menambahkan pengetahuan kita. Raja berdaulat. Raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Melalui wang adat antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Sila lihat gambaran di sebelah itu. Baginda merupakan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang di-Pertuan Agong Malaysia kini. Baginda juga merupakan Sultan bagi negeri Pahang. Raja berdaulat. Raja atau sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat. Melalui wang adat, ingat lagi kita dah belajar antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Mari kita lihat maksud daulat dan juga maksud derhaka. Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Seterusnya, jom kita tengok apa pula maksud derhaka. Derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Raja berdaulat memastikan keamanan dan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa. Rakyat dapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda. Tahukah murid-murid, perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab iaitu daulah. Daulah bermaksud negeri atau kerajaan. Rakyat yang menderhaka dikatakan akan ditimpa tulah ataupun bencana. Jadi boleh tak kamu semua nak menderhaka kepada raja atau sultan? Semestinya tidak. Baiklah, diharap murid-murid sudah memahami maksud daulat dan juga derhaka. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan dengan perubahan pada institusi raja. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Cuba lihat rajah di atas antara perubahan nombor 1 sehingga nombor 4. Yang pertama adalah zaman kerajaan Melayu awal. Yang kedua, zaman penjajahan British. Yang ketiga, zaman pendudukan Jepun. Dan yang keempat, zaman selepas merdeka.
Cuba murid-murid lihat pada paparan di skrin. Berikut merupakan paparan yang pertama, iaitu institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal, di mana dia memberi gambaran para pembesar sedang berbincang dengan Sultan di Balai Rung Seri. Semua pembesar duduk bersila di bawah, manakala Sultan berada di singgasana di dalam Balai Rung Seri. Seterusnya, gambar yang kedua adalah institusi raja pada zaman penjajahan British, di mana ini menunjukkan bukti Sultan-Sultan Melayu bersama dengan gubernur negeri-negeri Selat yang kebanyakannya berasal daripada negara Britain. Kita akan cuba buat perbandingan antara dua zaman ini dahulu, iaitu zaman kerajaan Melayu awal dan juga zaman penjajahan British. Jom kita cari perubahan yang berlaku. Di dalam slide ini, cikgu cuba paparkan pada kamu perbandingan antara zaman kerajaan Melayu awal dan juga zaman penjajahan British daripada 4 aspek. Yang pertama, raja, kuasa, tugas dan mentadbir. Perbandingan yang pertama dalam aspek raja. Zaman kerajaan Melayu awal, raja dan sultan ialah ketua kerajaan bagi negeri baginda. Manakala pada zaman British pula, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Bagi aspek yang kedua pula adalah kuasa. Pada zaman kerajaan Melayu awal, raja dan sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Manakala semasa zaman penjajahan British, raja dan sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kita lihat pada aspek yang ketiga, perbandingannya dari segi aspek tugas. Pada zaman kerajaan Melayu awal, segala dasar berkaitan pentadbiran, perundangan dan kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Manakala pada zaman penjajahan British, raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Bagi aspek mentadbir, pada zaman kerajaan Melayu awal, raja dan sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Manakala pada zaman penjajahan British, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Seterusnya, paparan yang ketiga adalah gambaran institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Nampak dilihat dalam gambar tersebut, tentera Jepun memasuki Kota Baru Kelantan pada Disember 1941. Manakala gambaran yang keempat menunjukkan yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah ucapan perasmian di istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen yang ke-14. Dilihat zaman kini di mana institusi raja dipandang tinggi oleh rakyat jelata. Jom kita lihat perbandingan antara dua zaman ini pula, iaitu antara zaman pendudukan Jepun dan zaman institusi raja selepas merdeka hingga kini. Dalam aspek raja, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua menteri. Pada masa kini, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan selepas kemerdekaan. Bagi aspek kuasa, raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan semasa pendudukan Jepun. Manakala selepas merdeka dan hingga kini, kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Manakala untuk tugas, raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing semasa pendudukan Jepun. Manakala pada zaman selepas merdeka hingga kini, pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka, di mana 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir-gilir.
Manakala untuk mentadbir, pada zaman pendudukan Jepun, Governor Jepun terus mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Dan selepas merdeka hingga kini, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Di situlah wujud peranan Perdana Menteri bagi pentadbiran negara. Murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari berkaitan dengan daulat, berkaitan dengan derhaka dan juga perubahan-perubahan institusi raja semasa zaman kerajaan Melayu awal sehinggalah selepas merdeka. Jadi diharap murid-murid boleh memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Untuk itu, sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bahagi. Kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Kita cuba faham apa yang dikatakan dengan maksud eksekutif. Eksekutif bermaksud organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Siapa pula Jemaah Menteri? Jemaah Menteri adalah badan yang dianggotai oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet. Apa pula maksud kuasa mutlak? Kuasa mutlak bermaksud kuasa penuh atau tidak terbatas yang mungkin menjadi persoalan daripada murid-murid dalam pembelajaran kita tadi. Okey murid-murid, sekian saja kelas kita atau bincangan kita dalam tajuk pada hari ini, Institusi Raja Payung Negara. Okey murid-murid, minta tolong untuk tekan subscribe dan tekan tombol loceng supaya murid-murid tidak ketinggalan untuk melihat video-video yang akan datang. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di bahagian yang ketiga. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.